Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita. Okey, apa khabar semua? Saya doakan semoga yang menonton ni dimurahkan rezeki dan sihat selalu. Okey, hari ini saya mau berkongsi salah satu tajuk dalam buku ini, wanita paling bahagia berjaya di dunia, bahagia di akhirat. Okey, tajuk bagaimana menjaga hati dan menimbulkan kasih sayang wanita. Okey, saya akan bacakan hadis daripada diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, okey, perasaan kasih adalah kecintaan suami kepada isterinya. Perasaan sayang adalah sayangnya suami kepada isterinya meskipun ada keburukan pada dirinya. Okey, itu hadis Nabi. Okey, macam mana mau timbulkan rasa kasih sayang seorang wanita itu? Di sini ada 2 poin. Yang pertama, menghargai diri dan pendapat isteri. Okey, para suami-suami di luar sana dan suami saya juga, okey, cuba untuk hargai diri isteri kita dan juga pendapat isteri. Walaupun walau macam mana pun kita cuba hargai, jangan terus bangkang. Okey. Yang kedua iaitu sentiasa mendidik isteri dan memberikan kasih sayang. Okey. Didik macam mana? Dengan ada juga cara mendidik isteri. Bukannya main entam sahaja. Lepas tu bagi kasih sayang. Bagi kasih sayang macam mana? Okey. Di sini Rasulullah merupakan seorang hamba Allah yang pengasih dan penyayang, yang mana baginda sendiri mengamalkan beberapa cara dan kaedah seperti yang saya sebut ni. Okey, yang di bawah. Okey. Yang pertama di sini, tunjukkan rasa sayang terhadap isteri sama ada melalui kata-kata ataupun perbuatan seperti kata-kata manis, harapan, pujian serta perbuatan yang memesrakan seperti ciuman di mata, dahi, pipi dan bibir serta melakukan dengan memeluknya dengan lemah lembut. Okey, itu tanda suami menunjukkan rasa kasih sayang. Okey. Okey, yang kedua, jauhi daripada ucapan yang menyinggung perasaan isteri. Okey, sekalipun dalam keadaan sedang marah. Okey, kalau boleh elaklah daripada menyinggung perasaan isteri. Okey, yang ketiga, apabila dalam keadaan marah yang amat sangat. Okey, kita ni ada marah sikit, ada sederhana, ada marah sangat begitu kan? Berusahalah untuk mengawal diri dan beristighfar dan selawat. Okey, kalau marah sangat tu kan, Astaghfirullahaladzim, sampai tu tutup mata. Kita berusaha untuk kawal kita punya diri. Okey. Okey, lepas tu ingatlah semula segala kenangan manis bersama isteri dulu. Okey, memahami isteri memerlukan bimbingan suami dan memahami bahawa tiada orang yang tidak melakukan kesilapan ataupun kesalahan. Okey, kita manusia ni bukannya sempurna kan? Jadi harapnya kita buat salah, suami tolong tegur. Kalau marah pun tolong kawal marah tersebut. Okey. Okey, yang ketiga. Okey. Yang keempat. Okey, yang keempat Okey, yang keempat, apabila timbul rasa bosan ataupun jemu terhadap isteri. Biasalah kan. Asyik, lebih-lebih lagi kalau asyik-asyik
Contohnya kalau di rumah asyik-asyik pakai kain batik, baju kelawar macam tu kan, bosan, ataupun bosan dengan perangai macam tu kan. Okey. Kalau bosan, cubalah ulang kembali masa-masa manis ketika dulu dan ajak isteri anda makan di tempat yang agak istimewa, ataupun pergi melancong tempat-tempat yang menarik, ataupun pergi tempat yang kamu berdua saja, suami dan isteri sahaja pergi sana. Macam tu. Okey, mungkin itu akan menenangkan, mengingatkan kembali kita punya kenangan-kenangan manis, ataupun tenteramlah, tenang kita punya jiwa kan. Okey, yang kelima, janganlah merendah-rendahkan isteri di hadapan orang, termasuk juga di hadapan anak-anak. Okey, contohnya kalau depan-depan anak tu, itulah kau bodoh lah macam tu kan. Contoh. Okey, jangan sesekali. Okey, begitu juga dengan isteri, jangan sesekali merendahkan suami di depan orang lain. Kalau mau tegur dengan berhikmah. Okey, seterusnya yang keenam, janganlah memuji wanita lain di hadapan atau di belakang isteri. Walaupun memuji, tetapi bandingkan dengan bahawa ia lebih daripada wanita berkenaan. Okey, contohnya kalau mau puji pun wanita lain, perempuan lain, puji juga isteri kamu. Okey, maksudnya ya dia hebat, tapi kau lagi hebat, macam tu lah, lebih kurang kan. Okey, seterusnya yang ketujuh, hargailah pengorbanan isteri dan berilah pujian terhadap jasanya dan ucap terima kasih jika ia memberi khidmat tertentu, walaupun sekadar menyajikan teh ataupun kopi. Okey, contohnya bagi makanan kan, okey, pagi-pagi ataupun petang, ucap terima kasih, pujilah sikit. Sedap masak hari ni, contoh. Hari-hari puji pun tidak mengapa juga. Okey, terima kasih jaga anak saya, begitu. Ucapan terima kasih walaupun sikit, ataupun walaupun dua perkataan je, terima kasih, tapi amat memberi impact ataupun kesan yang sangat-sangat mendalam lah kepada isteri-isteri. Okey, yang ke-8, bantulah isteri dalam kerja-kerja memasak, mengemas ataupun sebagainya. Isteri tidak minta, tapi cuba. Kalau buat, mesti isteri lagi bersemangat. Apalagi kalau isteri tu suri rumah sahaja, duduk di rumah sahaja kan, penat. Kalau di rumah ni sebagai suri rumah, kerja tidak pandai habis. Dan bila suami memberi pertolongan, mengemas rumah macam tu, suami isteri-isteri pun jadi seronok kan, macam tu. Okey, seterusnya yang ke-9, cubalah fahami keadaan dan masalah isteri dengan mengambil berat perasaan dan kesihatan, terutamanya ketika haid dan mengandung. Okey, kalau isteri-isteri ni, kalau perempuan ni, kalau dia period pun haid, sakit sangat. Kalau mengandung apalagi kan. Okey, jadi cuba faham situasi si isteri. Okey, dan yang seterusnya, beri bimbingan kepada isteri dalam melakukan sesuatu agar ia bertambah semangat dan bermotivasi. Okey, contoh isteri mau join bisnes. Bang, saya mau join ni. Tak payah. Macam tu kan. Jangan. Okey. Kita bagi semangat. Okey, cubalah dulu. Contohnya macam tu kan. Bagi semangat. Cuba dulu. Lepas tu ikut kelas ni supaya berjaya. Macam tu contoh kan. Okey. Okey, yang seterusnya, bantulah isteri dalam melakukan kebaikan beribadat. Okey, apapun yang isteri lakukan, pastikan bimbing ke arah kebaikan. Okey,
terutamanya beribadat. Solat, kita sentiasa tanyalah kalau suami tu kerja di luar begitu kan, SMS isteri, sudah solat yang contoh kan. Okey. Seterusnya, berdoalah agar hati dan perasaannya sentiasa patuh kepada Allah dan menghormati suami. Okey, doa ni sangat penting. Walaupun kita tidak nampak kita tidak nampak kesan terus, tapi doa tu senjata kita. Maksudnya berdoalah apa sahaja. Okey. Untuk kebaikan kita bersamalah, maksudnya macam tu. Okey, yang ke-12, yang ke-13, lakukan sesuatu yang menandakan bahawa kita mencurahkan kasih sayang kepadanya. Okey, ini yang terakhir. Contohnya, bisikkan kasih sayang dari masa ke semasa. Maksudnya sentiasa bisikkan, so, I love you, macam tu. Okey, sebab pengesahan dari mulut suami ada kesan mendalam terhadap keyakinan diri isteri. Okey, jangan ragu ataupun jangan malu ataupun jangan segan ke bagi tahu isteri, I love you, I miss you, macam tu. Okey. Yang kedua, buktikan kasih sayang terhadapnya dengan sesuatu yang berupa pemberian hadiah dan pengharapan. Maksudnya kalau anniversary kah ataupun hari ibu kah, birthday kah, bagi hadiah walaupun keratan kata-kata hadiah itu pun sudah memberi makna yang besar pada isteri. Macam tu. Tidak semestinya bagi Ferrari kah, bagi rumah yang mewah kah, ataupun bagi handbag yang berpuluh ribu kah. Tidak semestinya. Bagi kata-kata yang menandakan pemberian dari suami. Dan seterusnya, ukiran senyuman. Janganlah balik-balik rumah macam tu kan. Okey, walaupun kita penat, buang penat tu di luar pintu rumah, balik, Assalamualaikum, senyum. Walaupun banyak kita punya kerja di office kan, macam tu kan. Okey, tinggalkan di luar pagar rumah kita. Okey, seterusnya perbualan mesra. Ambillah masa satu hari itu berapa sahaja, asalkan ada ruang kita bercakap dengan isteri kita. Okey. Dan seterusnya gurauan senda. Okey, dalam kita punya keluarga ni mestilah kita wujudkan suasana happy, ada gurauan senda, tepuk-tepuk manja, macam tu kan. Okey, dan seterusnya khidmat dan bantuan dalam urusan harian dan keperluannya. Okey, pastikan keperluan si isteri ni cukup. Tanya dia. Contohlah, bedakah yang ada lagi? Contoh macam gitu kan. Okey. Seterusnya, yang terakhir, bekerjasama dalam mendidik anak dan menyelesaikan hal-hal lain. Okey, jangan kalau ada anak balik-balik di rumah tidak mau urus anak, sebab anak tu isteri yang jaga, macam tu kan. Jangan, sama-sama menjaga, sama-sama mendidik anak. Okey, semoga apa yang kita lakukan tu bersama-sama akan membuahkan hasil yang hebat, bermanfaat dan berkesan untuk keluarga. Okey, itu sahaja perkongsian saya hari ini, agak panjang sikit. Okey, moga-moga bermanfaat dan kita semua bahagia, semua di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.